Pada subuh Isnin, bersamaan 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, sejarah telah menukilkan detik-detik akhir kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Pada ketika itu, baginda SAW sudah tidak lagi mampu untuk mengimamkan solat subuh berjemaah akibat kesakitan yang ditanggung baginda. Lalu baginda meminta Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menggantikan baginda mengimamkan para sahabat yang lainnya. Baginda kemudian akhirnya pergi jua buat selama-lamanya dengan diiringi tangisan dan kesedihan dari penduduk langit dan juga bumi. Kewafatan Rasulullah SAW dianggap sebagai suatu kehilangan yang amat besar kepada seluruh kehidupan dunia ini. Malah, ia juga merupakan salah satu daripada tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Dunia akhir zaman digambarkan sebagai satu dunia yang penuh dengan ujian. Dunia inilah yang dikatakan akan berlakunya banyak bencana alam dan huru-hara di kalangan manusia. Fitnah-fitnah akan mula berleluasa. Dosa-dosa akan dianggap sebagai satu perkara yang biasa. Dan ilmu-ilmu akan diangkat dengan kematian para ulama. Sehinggalah pada akhirnya, tidak akan ada seorang pun manusia hatta imam-imam memberikan khutbah di mimbar mereka yang akan mengingatkan peristiwa kemunculan Dajjal suatu hari nanti. Berdasarkan pengamatan kita semua, kalau kita tengok kepada keadaan para ulama, kewujudan para ulama dan bilangan mereka pada hari ini adalah semakin berkurangan, patah tumbuh mereka tidak berganti. Dan kita tengok suasana di Malaysia khususnya sendiri, di negeri-negeri yang banyak dengan pondok, contohnya Kedah dan Kelantan sendiri, kebanyakan pondok-pondok besar ni bila kematian guru utama, maka pondok ini pun mati. Keadaan akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi, iaitulah para ulama akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membuatkan masyarakat kurang tempat rujukan, masyarakat tidak kembali kepada sumber yang paling authority, dan ketika itulah hatta tatrukal a'immatu dzikrahu 'ala al-manabir, ketika itulah para ulama yang bilangan mereka sedikit dan kurang ini, tak ramai mereka yang sebut tentang Dajjal di atas mimbar-mimbar dan dalam kelas-kelas pengajian. Waktu itu, ketika tidak ramai yang menyebutkan itulah akan munculnya Dajjal di menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai wanita. Perkara ini justru membimbangkan kita semua. Dunia semakin tenat dengan kemaksiatan dan kerosakan. Ia hanya menantikan signal dari Tuhan untuk mengeluarkan pula tanda-tanda besar hari kiamat. Nama beliau Muhammad dan nama ayah beliau Abdullah. Beliau akan muncul di Madinah dan beliau adalah penduduk Madinah Al-Munawwarah. Itu disebutkan secara jelas. Beliau dibai'ah secara paksa. Dan beliau tak mau untuk menjadi pemimpin nombor satu ni, dia tak mau dengan jawatan tersebut. Sebab ketika itu beliau tak ada persiapan yang penuh untuk menjadi seorang pemimpin besar. Selepas Allah mempersiapkan Muhammad bin Abdullah yang merupakan cicit kepada Nabi Muhammad SAW di dalam satu malam, persiapan dari segi ilmu, persiapan dari segi iman, barulah esok tu Al-Imam Muhammad bin Abdullah bersedia
Al-Mahdi tadi ni bersedia untuk dibaiat. Dunia tanpa agama, ia ibarat sebuah perjalanan tanpa suluhan cahaya. Tersesat ke lembah kegelapan hingga hilang arah tujunya. Hidup sekadar hidup, dunia selepas mati dianggap dongengan. Agama dijual dengan nilai yang sangat rendah. Ibarat batu bata yang ada di jalanan, mudah diambil dan dilempar ke mana sahaja mengikut hawa nafsu manusia. Pada akhir zaman nanti, mereka yang ingin menggenggam agamanya diibaratkan seperti menggenggam bara. Pada ketika itu, mereka yang beriman akan mengharapkan kedatangan seorang pemimpin yang mampu membantu mereka. Sehinggalah terjadinya pertemuan di antara 7 orang ulama untuk mencari seorang tokoh yang pernah dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW satu ketika dahulu. Tokoh yang dimaksudkan itu tidak lain ialah Muhammad bin Abdullah yang digelar Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah satu orang tokoh yang lahir nanti di akhir zaman yang akan membawa manusia semua ke arah kebaikan dan dibai'ah di Mekah, iaitu di dalam Masjidil Haram ketika dan Imam Mahdi ini bukan satu orang yang beria-ria nak menjadi Imam Mahdi. Dia tak nak. Orang nak bai'ah kepada dia pun tak nak. Kerana tanggungjawab itu bukan kecil tapi besar sebenarnya. Tapi akhirnya orang turut nak membai'ah dia. Akhirnya dia menerima tanggungjawab itu dengan keadaan yang berat hati. Sebab itu kalau hari ini kita lihat satu orang yang nak mengaku-ngaku Imam Mahdi, maknanya dia bukan. Sebab Imam Mahdi bukan orang yang suka pun nak jadi sebagai tanggungjawab sebagai Imam Mahdi itu. Sunnah orang berjuang pasti diberikan ujian. Kerana syurga itu mahal harganya bagi mereka yang ikhlas. Begitulah yang terjadi kepada Imam Mahdi yang mempunyai susur galur daripada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti apa yang dilalui oleh kekasih Allah ini, seperti itulah apa yang akan beliau hadapi. Pembaiatan Imam Mahdi yang telah berlaku di antara rukun Hajar al-Aswad dan makam Nabi Ibrahim AS memberi satu sinar yang baru kepada orang-orang yang beriman. Tatkala manusia dalam kerakusan mengejar dunianya, melepaskan agama yang digenggamnya, ketika itulah Imam Mahdi hadir menawarkan pertolongan. Namun yang demikian, tidak semua orang memilih jalan kebenaran. Ada yang terancam, ada yang membenci, dan ada pula yang ingin menjatuhkannya. Imam Mahdi dan mereka yang membai'ahnya kemudian akan melalui beberapa fasa peperangan dengan mereka yang memusuhinya. Sehinggalah Islam kembali tertegak di dunia ini. Pada ketika itulah terjadinya gencatan senjata di antara Islam dan Bani Asfar, yakni Rom. Namun, seperti apa yang pernah diberitakan baginda Nabi Muhammad SAW satu ketika dahulu, Rom pasti akan melakukan pengkhianatan ke atas Islam. Retitan daripada peristiwa itu, maka akan terjadilah satu peperangan besar di antara umat Islam dan juga Rom yang dikenali sebagai Malhamah Kubra, yakni Perang Armageddon. Al-Malhamah Kubra adalah satu peperangan besar yang berlaku di antara kaum muslimin dan juga tentera Rom. Disebutkan tentera Rom oleh Nabi SAW satu kuasa besar yang wujud pada akhir zaman nanti. Kata Nabi SAW dalam beberapa hadis, antaranya diriwayatkan oleh Abi Dawud, Al-Hakim dan lain-lain, iaitu peristiwanya adalah ketika mana umat Islam akan bergabung, berbaik dengan Rom untuk memerangi satu lagi pakatan musuh di sebalik mereka. Adu min waraihim, musuh di sebalik mereka. Jadi kat situ kita boleh tahu di akhir zaman nanti ada 3 blok besar. Blok negara-negara Islam, blok Rom dan musuh yang ketiga. Ketika itu orang Islam akan bergabung dengan Rom untuk memerangi blok yang ketiga ini. Dan setelah mereka memenangi peperangan tersebut, ketika itu Rom akan mengatakan kita menang ini disebabkan oleh salib. Itu menunjukkan bahawa Rom ini ada ciri-ciri, iaitu mereka ini ada ciri-ciri Kristian. Kemudian orang Islam yang mendengar itu tidak puas hati.
Mereka pun mengatakan bahawa Allah adalah punca asbab kepada kemenangan kita. Pertelingkahan menjadi semakin dahsyat, kemudian berlakunya satu peperangan besar di antara orang Islam dan juga Rom. Peperangan yang dahsyat itu menyebabkan kematian yang sangat besar. Sampaikan ada beberapa riwayat yang lain menyebut, kalau kata daripada 10, 9 yang terbunuh. Sampai kata burung-burung kalau lalu pun di langit pun boleh mati di medan peperangan tersebut. Dan setelah itu, apabila kemenangan Allah telah berikan kepada umat Islam, ketika itulah Konstantiniyah ataupun Konstantinopel itu akan dibuka. Dan setelah Konstantinopel itu dibuka, maka akan terdengarlah seruan ataupun suara yang mengatakan Dajjal sudah muncul. Tidaklah Islam itu mengangkat pedangnya terlebih dahulu sebelum pihak musuh yang memulakan. Sesungguhnya tidak ada kalimah yang lebih layak untuk tertegak di atas muka bumi ini melainkan kalimah tauhid yang memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah tamatnya perang Malhamah Kubra, Islam akan menguasai pula Konstantinopel. Kota yang menjadi perebutan kuasa-kuasa besar ini akan menjadi petunjuk kepada satu lagi petanda besar akhir zaman, iaitu kemunculan Dajjal Al-Masih. Di saat tembok pada kota ini runtuh dengan laungan takbir, maka akan kedengaranlah satu suara yang memperingatkan umat manusia tentang kemunculan Dajjal. Dajjal akhirnya akan terlepas daripada ikatan yang membelenggunya selama ini demi melakukan kalimah, "Akulah Tuhan." Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kemuncak kemarahan Dajjal kepada satu peristiwa yang berlaku ketika itu, iaitulah tentera-tentera bukan Islam yang berperang dengan Imam Mahdi. Tentera-tentera itu dikalahkan hanya dengan laungan di akhir peperangan itu, dengan laungan La ilaha illallah wallahu akbar. Runtuh tembok-tembok yang dimiliki oleh tentera-tentera bukan Islam. Setelah kalah dengan hanya laungan takbir dan tahlil itu, waktu itulah disebutkan oleh sebahagian para ulama, itulah yang mencetuskan kemarahan terbesar kepada Dajjal, dan selepas itulah beliau menunjukkan dan memunculkan dirinya di Asfahan. Kaf, Fa, Ra. Itulah kalimah yang tertulis pada dahi Dajjal Al-Masih. Meskipun gelarannya menyamai gelaran Nabi Isa AS, namun keduanya bagaikan langit dan bumi. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh baginda SAW, sudah pasti kita akan mengetahui bahawa Dajjal bukanlah seorang yang rupawan. Matanya buta sebelah, tergantung seperti buah anggur yang gugur. Dahinya tertulis kalimah yang cukup jelas menunjukkan tanda kekafirannya. Namun yang demikian, masih ada orang-orang yang akan mengikutinya. Ada yang akan mengatakan dialah orang yang beriman, dan ada pula yang akan mengatakan dialah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Sesungguhnya dialah tukang dusta terakhir di atas muka bumi ini, yang menawarkan nikmat yang sementara, yang menipu pandangan mata manusia. Sabda Nabi SAW dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, yatba'ud Dajjal sab'una alfan min Yahud Asbahan. Yang akan mengikuti Dajjal ni 70,000 orang Yahudi dari Asbahan, iaitu Isfahan pada hari ini di Iran dan satu wilayah dalam negara Parsi. Alaihim tayalisah. Mereka ni pakai pakaian bergaris. Kalau kita pergi ke negara Yahudi pada hari ini, sebagai contohnya negara Palestin yang dijajah oleh Yahudi itu, kita melihat bagaimana pemakaian anak-anak Yahudi yang dididik pada hari ini. Mereka mendapati, Masya Allah, seperti disebut dalam hadis, iaitu mereka memakai pakaian dan pada pakaian mereka ada benang. Tayalisah ni berarti benang, bergaris-garis. Kerana semakin banyak amal salih yang mereka lakukan dalam kepercayaan anutan mereka, maka mereka banyakkan benang-benang itu di seluar, di baju dan sebagainya, di kopiah mereka. Jadi apa yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW ini, bahawa yang mengikuti Dajjal adalah 70,000 orang daripada kalangan Yahudi. Dan lebih spesifik lagi bila Nabi SAW menyatakan ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah,
wajah mereka ni ada dalam bentuk yang tertentu, iaitu seperti satu wajah yang boleh kita gambarkan macam matanya sepit, kemudian kulitnya, gambar yang Nabi kemukakan bahawa mereka ni merupakan pengikut-pengikut Dajjal yang datang kebanyakannya daripada kalangan orang-orang Yahudi yang ada pada hari ini dan orang-orang yang tidak beragama dan golongan datang dari negara-negara Eropah. Iman seseorang manusia itu tidak seperti imannya para malaikat. Iman manusia sifatnya naik dan turun. Ianya tergantung kepada amal yang dilakukan manusia. Sekiranya ia dijaga, maka suburlah ia. Dan sekiranya ia tidak dijaga, maka matilah ia. Akhir zaman nanti akan menyaksikan kehadiran Dajjal yang akan menyesatkan umat manusia. Pada ketika itu, mereka yang beriman akan diuji dengan kesusahan. Kelaparan dan kehausan menjadi permainan Dajjal. Sehinggalah mereka yang lemah imannya akan termakan dengan fitnah yang dibawakan. Bagaimana Dajjal boleh merosakkan akidah umat Islam apabila umat Islam melihat kelebihan-kelebihan yang ada padanya dan memukau manusia sehingga manusia terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dengan kelebihan-kelebihan dia seperti boleh mengubat penyakit-penyakit, boleh menurunkan hidangan daripada langit, boleh menghidupkan orang yang mati. Maka ketika itu orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, akan tertarik dengan Dajjal menjadi pengikut dan menjadi tenteranya. Dan ketika itu orang beriman sangat susah kerana ujian keimanan ini dan ujian kesusahan di zaman Dajjal. Tidak ada sesaat pun detik waktu yang ada pada Dajjal, melainkan akan digunakan dengan sebaik-baiknya. 40 malam. Itulah tempoh masa yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Dajjal setelah bebas daripada rantaian yang membelenggunya selama ini. Dajjal dikatakan akan menguasai setiap kampung di ceruk bumi ini, meskipun ia berada di sebuah gurun yang jauh. Barang siapa yang lemah imannya, maka sudah pasti dia akan mengikutinya. Dan barang siapa yang kuat imannya, maka sudah pasti dia akan diuji dengan kesusahan yang ada. Pada akhir zaman nanti, ramai manusia yang akan menjadi pengikut Dajjal. Masing-masing mudah terpukau dengan tipu daya sihir yang dilakukan Dajjal. Justru, tidak hairanlah bagi mereka yang benar-benar ingin menjaga keimanannya melarikan diri sehingga ke Jabal Dukhan yang berada di Syam. Dajjal adalah satu makhluk, satu manusia yang memiliki kuasa yang ajaib. Allah pinjamkan kepada Dajjal ini kuasa yang membuatkan manusia ini akan berasa takjub, sehingga menyebabkan ramai orang yang akan mengikut Dajjal. Jadi bila Dajjal keluar, dia memiliki kuasa yang sangat hebat walaupun dalam tempoh yang singkat. Ketika itu Dajjal mengejar orang-orang Islam dan orang-orang Islam, kata Nabi SAW, fayafir, melarikan diri. Farra, melarikan diri ni maksudnya mesti adalah kerana ketakutan ataupun ketika itu situasi orang Islam berada di bahagian yang mungkin tertewas. Mereka melarikan ke Gunung Ad-Dukhan di Asyam dan Dajjal datang untuk kepung dalam situasi yang genting tersebut. Ketika itulah Allah menurunkan Nabi Isa AS di waktu yang subuh. Kemudian salat bersama dengan Imam Mahdi, berimamkan Imam Mahdi. Dan ketika mereka keluar, tiba-tiba mereka mendapati Dajjal bersama dengan 70,000 pengikutnya sudah datang ke kota mereka. Maka ketika itulah Nabi Isa bertemu dengan Dajjal dan membunuh Dajjal. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, maka hendaklah dia menjauhkan diri daripadanya. Sungguh akan ada orang mendatangi Dajjal dalam keadaan dia mengira dirinya beriman. Namun akhirnya dia akan menjadi pengikut Dajjal disebabkan syubhat-syubhat yang disampaikan Dajjal. Mesej daripada hadis ini jelas mengatakan bahawa fitnah Dajjal bukanlah suatu permainan. Fitnah yang dibawakannya mampu mengubah akidah yang dipegang seseorang daripada Islam kepada kafir. Kemunculan Dajjal bukanlah waktu untuk seseorang menguji tahap iman.
Akan tetapi menjauhkan diri itu lebih utama dan lebih bermanfaat. Bahkan tidak ada saranan kepada kita untuk memerangi Dajjal, kerana yang akan membunuhnya itu ialah Isa Al-Masih. Nabi Isa AS diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit, dan ketika Nabi SAW berjalan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihat dan dipertemukan dengan Nabi Isa AS di langit kedua. Di manakah langit kedua ini? Ulama ahli falak berbeza-beza pendapat. Tapi yang pentingnya bahawa Nabi Isa berada di atas sana, dan nanti dia akan diturunkan di akhir zaman ketika manusia sedang diuji dengan fitnah Dajjal. Maka Nabi menyatakan bahawa akan diturunkan Isa di Manaratul Bayda, iaitu di Menara Putih di Damsyik, dan ulama menyatakan bahawa di Masjid Umawi yang berada di kota Damsyik. Turunnya Nabi Isa AS ke dunia umpama rahmat dari ilahi. Turunnya itu ibarat satu pertolongan yang dinanti-nanti. Nabi Isa AS menyelesaikan perjuangan yang terakhir, membenarkan apa yang dibawakan Nabi Muhammad SAW dan menyelamatkan umat ini daripada kehancuran. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala sangat berpegang kepada janjinya. Setelah berakhirnya 40 malam yang diizinkan, maka tibalah saat kehancuran seorang Al-Masih di tangan Al-Masih yang lain.